عليه صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل صحب الكرام ما حن مشتاق لمن صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام مشتاق لمن والله ما جود مشير للمعبود قم وانا ودود يا ظاهرا في كل شيء صل وسلم سلام يا سلام على النبي أنام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق لمن والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فكم وانا يا ودود يا ظاهرا في كل شيء صلي سلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qawluhu qawlul musannifi ay la yusaddiqul aqlu bi'adamihi. La yusaddiqu ilaf ay la yusaddiqul aqlu bi'adamihi. Jadi ay itu harfu tafsiriyah, nak tafsir bagi makna wajib hak disebut oleh Syekh. Itu wajib akal ni huwal ladzi, iaitu huwal amrul ladzi, gitu. Ialah perkara yang la yutasawwaru fil aqli. Ay la yusaddiqu fil aqli. Tu ay la yakunu al aqlu sababan wa alatan li tasdiqin nafsi. Gitu. Ditafsir itu dah. Bi'adamihi. Waji'aka ni ialah al-amrul ladzi la yakun al-aqlu sababan wa alatan li tasdiqin nafsi bi'adamihi. Ialah perkara yang tidak adalah oleh akal itu menjadi satu sebab dan satu alat bagi membenarkan diri dengan ketiadaan perkara tadi itu. Itu dia panggil wajib akal. Kalau gitu nak tafsirnya, nak tafsir ai la yusaddiqul aqlu bi'adamihi, tidak membenarlah oleh akal dengan tiadanya. Perkataan musannif kata tiada membenarlah oleh akal dengan tiadanya, tiada allazi itulah, tiada al-amrul ladzi, tiada perkara tu. Fihi, sabiklah padanya, adalah padanya, pada qaulil musannif tadi. Fihi ay fi qaulihi, sabiklah ada padanya pada perkataan musannif lagu tu tasammuhun, ialah tasammuhun fil ibarati. Bermudah-mudah pada mengibaratkan. Tu apa? Tidak membenar oleh akal. Loh, akal kau yang membenar. Tu bukan diri seorang dah. Sedangkan Allah je akal ni, sebagaimana hak perbahasan pada lepas tu, definisi akal tu sendiri memberi maksud kata akal tu ialah alat. Alat untuk idrak. Innama huwa alatun fil idraki. Wala aklu, bermula akal tu ialah hanya ialah alatun fil idraki, alat untuk mengerti saja. Hak retinya diri seorang tu, bukan akal tu. Dah. Alat. Hak makan tu mulut mung tu. Diri mung tu hak makan. Sudu dia tak makan. Ni. Sudu tu alat untuk mengguna untuk makan. Kau sudu makan. Sudu makan kau mu makan. Sudu makan ni? Comel baju. Baju siapa? Aduh. Dah. Macam kenal baju. Jadi, hak makan tu mung ke sudu? Apa baik? Awak lah. Sudu. Alat jadi kalau kata tidak makanlah oleh sudu. Cakap lagu tu orang panggil kecek mudah tu. Bukan sudu makan dah. Orang yang guna sudu tu makan. Jadi kalau gitu bu, la yusaddiqul aqlu, tidak membenarlah oleh akal. Akal kau hak membenar. Seorang tak membenar gitu. Sebab tu dia kata fihi, sabi adalah padanya ai fi qaulil musannifi tasammuhun ay tasammuhun fil ibarati, ialah bermudah-mudah pada mengibaratkan. Sebab apa kata tasammuh? Ilak pada kata tasammuh. Li'annal musaddiqa haqiqatan, kerana bahawasanya yang membenar secara hakikat, secara ngoti-ngotinya, huwan nafsu, ialah diri seorang tu.
Dah. Hak membenar tu ialah diri seorang. Hak makan tu diri seorang tu. Bukan sudu dah. Tu. Wal aqlu wa wal hal. Padahal bermula akal itu pulanya alatun, ialah alat sahaja. Tu kama ay wazalikal aqlu alatun kainun kama taqarrara. Bermula demikian itu kata akal tu ialah sebagai alat saja. Adalah ia seperti mana barang yang telah dihuraikan. Mana hak lepas tu lah. Yang mari definisi akal dulu kan. Tu waqad waqa'a lahum fi haddil aqli ta'arifun kathiratun ahsanuha annaha nurun ruhaniyun ila akhir. Wa mithluhu, dan seumpama huraian yang telah lalu tu yuqalu, dihuraikan juga fima ba'du, pada barang yang kemudiannya. Kemudian daripada ni lagu itulah juganya. Maknanya yang mengerti, yang tidak membenar, yang tidak menerima, yang membenar itu ialah diri seorang. Akal tu menjadi alat saja. Sebab tu dia kata wal ma'nal wajib la aqli al amrul ladzi la yakunu la aqlu sababan wa alatan li tasdiqin nafsi bi adamihi. Ialah perkara yang tidak jadilah oleh akal tu sebagai satu sebab dan alat bagi membenarkan diri seorang tu dengan ketiadaannya. Tu makna. Aduh. Ngahurai sampai laik dah gitu dah. Padahalnya wajib akal ni al amrul ladzi la yutasawwaru fil aqli adamuhu gitu ya. Tapi syekhnya dia kritik dah, syarah dia kritik sikit. Hak itu dia kata, hak molek dia kata gini. Apa ka ayakula al wajibu ma la yaqbalu intifa'a wal mustahilu ma la yaqbalu thubuta wal jaizu ma yaqbaluhuma. Tu molek lagi definisi lagu tu molek. Tak sudut kait dengan akal. Sudut kait dengan akal. Tu. Sebab apa tak sekait dengan akal? Sebab apa? Li'anna tasmiyata bi kulli minha tu sabitatun. Wujidal aqlu aula. Sama ada akal orang atau ada ke tak? Sabit tetap orang panggil perkara tu dipanggil keputusan bagi akal. Tu. Kemudian kata syarah qauluhu qaulul musannifi. Apa orang panggil nak buat misal dengan wajib akal ni. Tu dah. Dia ada wajib akal zati mutlak, ada wajib akal zati muqayyad. Kalau gitu dia buat mari misal sini. Mana? Qauluhu qaulul musannifi katahayyuzi, seperti mengambil lapang, mengambil ruang. Itu mengambil tempat kosong. Boleh juga kok nak katakan apa? Tahayyuz tu artinya mengakar diri seorang tu. Katahayyuzi mana mengakar atau mengambil lapang, mengambil tempat, mengambil ruang kosong lil jirmi, bagi jirim. Itu dah. Apa mengambil lapang bagi jiring? Mengambil ruang kosong bagi jiring, mengambil tempat bagi jiring. Hadza bermula ini kata-kata hayyuzi seperti mengambil lapang bagi jiring ni. Misalun ialah misalun ialah sebagai satu misal li ahadi aqsamil wajibi, bagi salah satu daripada beberapa bahagian wajib akal. Mana wahwa, dan ia misal dengan mengambil tempat, mengambil lapang, mengambil ruang kosong bagi jiring tu, al wajibuz zatiyul muqayyadu, ialah wajib akal zati muqayyad. Dah wajib akal. Tu al-wajibu ay al-wajibul aqliyu. Gitu begitulah. Kalau hak mesti bahasa akal zati, tak ada dua kait dengan benda lain pada diri dia sendiri tu muqayyadu, tapi dikaitkan selama mana ada jiring itulah.
Selama mana ada jiring itu tepat? Selama jiring itu ada. Nah, bila orang panggil jiring itu tak ada, tak reti lah orang panggil tepat, mengambil tepatnya. Nah, bila satu jiring itu ada, reti lah orang panggil jiring itu mengambil ruang kosong, mengambil lapangan qadar teluh tubuh dia, qadar teluh zat dia, qadar teluh jiring dia. Selama mana reti? Selama dia ada. Boya tak ada, tak reti lah orang panggil. Zat tu, jiring tu mengambil tepat, mengambil ruang kosong, bagi teluh tubuh dia tu. Tu. Kalau itu orang panggil misal wajib zati muqayyad. Tu dah. Tu misal contoh bagi wajib akal zati muqayyad. Kalau wajib akal zati mutlak tu supaya ada Allah tu lah. Nah, ada Allah, sedia Allah, kekal Allah, ayolah kau tu. Nah, tu segala sifat-sifat ketuhanan, hukum ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan tu, itu semua panggil wajib akli zati mutlak. Tak? Ada pihak ni wajib akli zati muqayyad. Tu dah. Lepas tu ada lagi apa lagi? Wajib akli aridi mutlak. Wajib akli aridi muqayyad. Ni pening habis dah. Wajib akli zati mutlak, wajib akli zati muqayyad, wajib akli aridi mutlak, wajib akli aridi muqayyad. Tu berapa bahagian tu maksudnya? Tu dah. Macam orang mau duk balas ke dalam Facebook tu lah. Apa? Kataba ala nafsihi rahmah. Mewajiblah Allah Ta'ala di atas dirinya itu akan bersifat dengan rahmat. Kalau gitu rahmat tu kalau kita jadikan orang panggil sifat ma'ani tak ada apa dah. Wajib akli zati mutlak, tak ada apa-apa. Tu. Kalau kita jadikan orang panggil sifat PE, wajib aridi. Wajib akli aridi mutlak. Gitu. Lawan dia hanya zalim. Zalim tu apa? Mustahil akli apa? Mustahil akli aridi mutlak. Lagu tu. Nah. Tu. Dah. Kena tengok di kitab sasar lagi lah. Kita sebut orang panggil pembahagia dia tu. Qauluhu, bermula perkataan bagi musannif lil jirmi, kata hayyuzi lil jirmi, seperti mengambil lapang bagi jirim, mengambil ruang kosong bagi jirim. Kalau gitu huwa, bermula ia jirim ni. Jirim ni apa? Al jauharu fardan, ialah jauhar yang bahasa tunggal, gitu. Ya bahasa satu, ya bahasa tunggal. Dia kalau istilah ulama mutakallimin dia panggil jirim. Kalau hukama atau dia panggil ulama makulatul asyar dia panggil jauhar. Hadullah itu. Tu hadullah. Jirim ulama mutakallim sebut. Jauhar ulama hukama au makulatul asyar sebut. Hadullah. Jadi jirim-jirim ni apa? Ialah jauhafar dan tak kena itu. Al-jauharu begitu loh, tak kena baca, tak kena tu. Huwa jirim-jirim itu ialah al-jauharu. Duk main lagu tu juga. Jirim itu apa? Ialah jauhar. Jauhar tu apa? Ialah jirim. Mampu keras situ. Samah tu apa? 50 sen. 50 sen tu apa? Samah ya. Tak habis situ duk main gitu. Kalau sama ialah satu nilai ialah satu nilai bagi harga mata wang. Baru selesai masalah. Kalau duk main sama ialah 50 sen. 50 sen ialah sama. Apa gapo sama? Gapo 50 sen? Sama ialah 50 sen. 50 sen ialah sama. Tak habis itu. Sama enggak ni? Gapo dia jiring? Jauhar. Jauhar ke apa? Jiring ya. Kalau gitu ya berhajat kepada tafsir tu, pada definisi dah.
Tu gapo dia jirim? Ma tahayyaza bi nafsihi atau ma qama bi nafsihi. Boleh kata gitu? Tu. Ma tahayyaza bi nafsihi, barang yang mengaku diri sendiri. Barang yang mengaku diri sendiri, barang yang bawa diri sendiri, gitu barang yang membawa diri sendiri. Ma tahayyaza bi nafsihi, atau boleh kata ma qama bi nafsihi wa yahtaju ilal fa'ili. Wa yahtaju ilal fa'ili. Tu kena begitu jiring tu, sebab takutnya masuk sama dengan zat. Ya, tiap-tiap jiring boleh dipanggil zat, tiap-tiap zat belum tentu jiring. Karena zat tu maqama bi nafsihi. Tu wala yahtaju ilal fa'ili. Gitu. Tu orang panggil zat mutlak lah. Kalau zat kita akan hendak etik dengan makna jiring, tak ada apalah. Jadi kalau gitu, jiring-jiring ni apa? Ma tahayyaza bi nafsihi au ma qama bi nafsihi wa yahtaju ilal fa'ili. Begitu. Perkara benda yang mengaku diri sendiri, yang berdiri dengan diri sendiri, yang mana yang bawa tubuh diri sendiri, atau ditafsir gitu gurunya, benda hak kita kenal dia di diri dia sendiri. Tu kemari. Tak nanti kaya kakak tubuh yang depan kita lah. Macam kita sebut pi tu. Kenal tak? Tak nanti pi ada depan mata kita, kita kenal lalu di diri dia lalu dah. Gula, kenal. Berah, ayalah tu. Kereta, ayalah tu. Jadi kereta tu menunjukkan zat tu apa? Jirim. Satu perkara yang mengaku tubuh dia sendiri. Satu perkara yang berdiri dengan diri dia sendiri. Ya, satu perkara yang kita kenal di diri dia sendiri. Wa yahtaju ilal fa'ili, padahal dia berhajat kepada orang yang mengadakan dia. Tu ilal fa'ili ilal mujid lah, ilal mujidi. Itu maksud itu dah. Begitu, itu makna jirim. Kalau gitu jauhar, hak tu dah. Makna benda hak kita kenal di diri dia, padahal dia tu berhajat kepada yang mengada. Begitu begitu. Jadi al-jauharu ma tahayyaza bi nafsi au ma qama bi nafsihi wa yahtaju ilal mujidi. Atau ma qama bi nafsihi wa yahtaju ilal fa'ili. Boleh. Jiring pun hak tu juga. Ma yatahayyaza bi nafsi au ma qama bi nafsihi wa yahtaju ilal fa'ili au mujidi. Gitu. Dah. Ni nak ta'ming ni. Salah baca dia dah. Buat koma situ. Bahaya kitab tak ada koma atas itu ni. Jadi baca straight itu pun gerak. Jadi huwa qauluhu qaulul musannifi lil jirmi. Mengambil lapang bagi jiring. Jiring itu apa? Huwa bermula ia al-jirmu tu al-jauharu, ialah jauhar. Jirim di sisi ulama mutakallimin, jauhar di sisi ulama makulatul asyar, hukamat dia panggil. Fardan kana au murakkaban. Tu salah baca ni. Samo fardan, samo ada tunggal, ada ia jirim, ia jauhar, au murakkaban, atau tersusunglah ia jauhar, ia jiring. Tu jadi benda toko tu sama ada dia bersusung ko, atau benda hak tak boleh kerak, tak boleh belah, tak boleh krisik. Tu dah. Tu. Jadi kalau kata benda tu, benda tu bertoko, maka dipanggillah jirim atau jauhar. Sama ada bertoko tu boleh kerak ko, boleh belah ko, boleh krisik ko tak boleh, tak ada kira. Tu kalau tak boleh kerak, tak boleh belah, tak boleh krisik, mana dia tu jauhar fardin. Dia panggil jirim jauhar firik dia panggil. Jauhar firik. Benda hak toko hak halu. Benda hak toko juga tapi halus sangat. Ia tak susung daripada dua juzuk. Dua mekanisme dia dengar dah. Dua atom. Mekanisme umum sangat ni. Dia tak tersusun daripada dua benda hak bertokok. Hanya satu juzuk yang bertokok. Tak boleh dikerak, tak boleh dibelah, tak boleh dikrisik.
Maka dipanggil jauha fardin. Atau jirim firi. Boleh tak? Sebab jirim dengan jauha tu muradih ya. Taraduh ya. Kata taraduh ni di sisi ulama kalam lah. Kalau hukama tak ada bahas lain pula. Bi khilafi. Tuh. Wa zalikal jirmu. Dan bermula demikian itu jirim itu kainun adalah ia menyalahi dengan menyalahi ke bagi jisim atau hal keadaan menyalahi ke bagi jisim selalu dah boleh juga bi khilafil jismi hal keadaan jirim itu menyalahilah ia bagi jisim itu dah. Jadi jisim itu tak sama tu, jirim lain jisim itu lain. Tu sebab apa kata lain? Fa innahu tafriq pada kata bikhilaf. Fa innahu maka bahawasanya jising tadi tu. Fa innahu fa innal jisma ma ialah barang tarakkaba yang tersusunglah ia barang min jauharaini fardaini daripada dua jauhar dua jirib yang bahasa firik, yang bahasa tunggal kedua-duanya. Tu orang panggil jising. Tu nampak tak? Jadi orang panggil jiring tu lebih umum daripada jising lah. Kalau kita kata jising, hak tu lebih khusus daripada jiring. Jiring tu lebih umum daripada jising. Gitu. Ya ada umum khusus dia. Jadi tiap-tiap jising tiap-tiap jising pasti jirim. Gitu dah. Sebab orang panggil jising tu khusus. Jising tu khusus. Tiap-tiap jising pasti jirim. Tapi tiap-tiap jirim tu belum tentu jising. Sebab apa? Sebab jirim tu umum. Sama ada dia bersusung ke daripada dua juzuk. Dua jirim yang tunggal kedua-duanya ataupun tidak tersusun. Mana? Jirim firi. Panggil jirim tak? Bertokar tapi tak boleh kerak, tak boleh belah, tak boleh krisi. Orang panggil jirim tak? Tapi panggil jising tak? Tak panggil jising. Sebab apa? Sebab dia tidak tersusun daripada beberapa juzuk. Ni dua juzuk ni ambil di atas pendapat hak kuat lah. Tu boleh faham lah tu. Jadi gini mudah. Jiring-jiring ni ambil buahnya benda bertokar. Benda bertokar. Sama ada dia juzuk ke atau satu juzuk tak boleh belah, tak boleh belah, tak boleh kerak, tak boleh krisik, orang panggil jiring berlaku. Tapi kalau jising ni mesti orang panggil benda tu bersusun. Tu paling kurang dua juzuk. Paling kurang dua juzuk. Dua juzuk apa? Dua juzuk jiring firik tadi tu. Dia kapuh dua tu, boleh dipanggil boleh dipanggil apa? Boleh dipanggil jising. Itu di ulama mutakallimin tu dia kata. Ala ra'yi ai aqulu bidzalika hala kauni jarian ala ra'yi jumhuril mutakallimina. Begitu. Tu aku kata lagu ni dia kata. Ala ra'yi tu takluk dengan satu yang mahzuf lah. Takdirnya ikutlah. Qultu bidzalika boleh. Aqulu bidzalika, aku kata dengan demikian itu orang panggil jising ni ma tarakkaba min jauharaini fardaini. Jising-jising ni ialah barang yang tersusung daripada dua benda bertokar yang tunggal kedua-duanya. Pak ya kapuh dua tu artinya boleh gerak, jising lalu dah. Boleh belah, jising lalu. Boleh krisi, jising lalu dah. Tak syarat kena ada tiga-tiga baru jising. Itu hal kauni, hal keadaan akunya jarian menjalanilah aku ala ra'yi di atas pendapat jumhuril mutakallimina, jumhur ulama mutakallimin, jumhur ulama kalam. Tu. Jadi ukhalifu khilafan lah. Mana lil hukama, aku menyalahilah akan sebagai menyalahi bagi pendapat hukama. Sebab kalau hukama tu dia nak dikatakan jisim, mesti kena berhimpun tiga-tiga. Mana? Boleh kerak, boleh belah, boleh krisik, baru panggil jisim. Kalau
Tu tak boleh kerak, tak boleh belah, tak boleh khisi. Orang panggil jauh hafiri tadi. Halus sangat, juzuk. Di sisi ulama hukamat dia panggil khattun. Kha titik satu noktah. Satu noktah titik tu khattun. Nak kerak tak boleh, nak belah tak boleh, nak khisi tak boleh. Apa? Tak ada tebal, tak ada besar, tak ada panjang. Tu dah. Tu kena ngaji makulat lah. Nantilah kita baca lah. Mantik pun tak tahu. Malah ni ingat bawa ni kita mantik ni. Ingat nak baca ni. Tapi tengok gagah tak gagah. Lepas habis ni kita rehat dulu kejap dari sini. Rehat dulu lah. Ambil power dulu. Ni tu ni. Tengok mari dak rasa taufik daripada Allah Taala. Kalau bagi taufik insya-Allah kita baca tengok tu. Jadi di sisi ulama makulatnya, kalau tak ada tiga-tiga mana? Tak ada panjang, tak ada besar, tak ada tebal. Mana? Tak boleh kerak, tak boleh belah, tak boleh khisi. Maka benda tu satu titik je. Orang panggil khattun. Khat dia panggil. Tu dah. Kalau boleh kerak saja dengan mana ada panjang. Nah. Tu. Tak ada tebal. Tak boleh khisi. Tak boleh belah, tak ada besar. Hanya ada panjang saja. Daripada kha tu yo heret. Dia ngaji makulat tu baru nampak tu kena buat di whiteboard. Sengit. Boleh kerak saja tu. Nak belah tak boleh. Sebab apa? Tak ada besar. Nak khisi tak boleh, tak ada tebal. Maka di istilah ulama hukamat ataupun makulatul asyar, ulama falsafah kita kata atau baru falsafah ada panggil sathun, sutuh. Sathun. Kalau orang panggil beripung tiga-tiga tadi, mana? Tu boleh dikerak dengan makna ada panjang, boleh dibelah sebab ada besar, boleh dikhisi sebab ada tebal, maka barulah di istilah ulama makulatul asyar atau ulama hukamat dipanggil jismun, jisim. Baru panggil jisim. Perak. Tu beza tu. Baru berasa nak mesej. Buat gapo lama baru nak mesej kat dia ni. Free tak 30-31 ni boleh tak? Mari dah ni bagi wali lah ke, bagi Ibnu Arabi ni. Bagi Kasyah. Dia kata jangan mesej aku hari ya. Tu lagu tu dah. Jadi kata jisik-jisik ni cukup dengan berkapuh dua benda bertokah hak bahasa tunggal kedua-dua ni. Aku lu bidzalika atau qultu bidzalika hala kauni jarian ala ra'yi jumhuril mutakallimina. Hal keadaan aku menjalani di atas pendapat ulama kalam. Tu berarti kalau ulama hukamat atau ulama makulatul asyar, dia tak panggil lagi tu, dia tak panggil jising lagi tu. Sebab kalau kapuh dua tu, maknanya boleh kerak baru dia panggil sathun, dia tak panggil jising, dia tak panggil jismun, baru sathun baru. Baru sathun. Berapa? Ya kapuh dua kan? Bermakna ada sutuh tu. Ada orang panggil panjang je dah. Titik, 4 titik. Maknanya dua nuktah, dua khat. Dua nuktatun atau khattun, maka jadilah orang panggil sathun. Maka boleh dikerak. Maka orang tak panggil jismu di istilah ulama makulat. Payah panggil apa? Dia panggil sathun. Sutuh baru dah ni. Patut ulama makulat ke mana? Kena orang panggil banyak sathun. Daripada khattun jadi orang panggil sutuh tu orang panggil banyak, barulah orang panggil ada besar, ada panjang, ada tebal, baru dipanggil jismun. Kena susu banyak lah. Tidak orang panggil dua juzuk. Tidak orang panggil dua jauh hafiri. Terus boleh panggil jisim tak? Itu di sisi ulama makulatul asyar. Habis situ. Hak ni pendapat jumhur ulama kalam, ulama mutakallim ni lagu tu lah. Gapo dia jisim? Ma tarakkaba min jauharaini fardaini. Perkara yang tersusun daripada dua benda hak bertokah yang bahasa tunggal kedua-duanya. Ikut kapuh dua tu jisim. Jadi jisim itu pasti jirim, tapi kalau jirim belum tentu jisim. Sebab ada jirim yang bahasa tu tunggal, firi dia panggil. Jauh fardi.
Waqila ay waqala ba'dul ulama, dan telah berkatalah oleh sebagai ulamanya pula. Ini isyarat kata bukan jumhur lah ni, kau dhaif lah ni. Nah, min salasatin. Yang ambil min salasatin daripada 3. Gapo tak tahu, kena pakai sepepak barulah. Ai al jismu atau innal jisma, sesungguhnya jising-jising ni ma tarakkaba min salasatil jawahir. Begitu. Nah, itu dah. Jadi kata setengah ulamanya, dia kata jising-jising ni ialah perkara hak tersusun daripada 3 benda hak bertokah. Barulah dipanggil jising. Wakila, dan kata pula min arba'atin, daripada 4 benda hak bertokah baru jising. Wakila ay waqala ba'dul ulama min sittatin, daripada jauh hafiri, benda jiring. Benda jiring fardi ni. Barulah orang panggil, bila bersusung tu barulah dipanggil jising. Itu kata setengah. Wakila, dan kata setengah lagi ulamanya min samaniyatain. Daripada 8 pula dah. Hak ni kena buat di Bible nak kena apa kan? Tak titik khat. Berapa? Khat. 2. Hak tu hak jumhur. Khat. Hak ni hak K. Atau khat. Tak. Atau khat. 8 ni. N. Lepas tu 8. Wakila, ada kata setengah waqala ba'dul ulama al jismu ma tarakkaba min 16 al jawahir. Maknanya kena tersusun daripada 16 jawhafiri. 16 khak tu barulah dipanggil jising. Wakila ay waqala ba'dul ulama min 24. Banyaklah khilafnya. Kena susun 24. 24 24 titik lepak gitu boleh diwaibak kenapa? Wakila ay waqala ba'dul ulama min 36. Banyak ni kau itu dah. Daripada 36 jauh hafiri, 36 khak tadi tu. Jauh hafiri tu khak lah dari sisi ulama hukamat lah. Mana hak tak boleh belak, tak boleh belah, tak boleh kerak, tak boleh kisi tu. Barulah dipanggil jising. Tapi kalau tak belakang ni, wakila, dah kata setengah ulama pula min samaniyatin wa arba'ina. Ai al jismu ma tarakkaba min samaniyatin wa arba'ina, daripada 48 khak 8 jauh hafiri tu terkapuh gi, barulah dipanggil jising. Fa aktsaro, maka lebih pada tu lagi ikut gi fi jami'i zalika, pada demikian itu pada demikian itu tarkibil mazkur, tersusun yang tersebut. Kemudian kata dianya fa'ulima, maka diketahuikan min zalika, daripada demikian itu min zalika minal aqwal al mazkur, daripada beberapa pendapat ulama yang tersebut. Itu tahu daripada pendapat ulama yang banyak tu pula, annal jauharul farda, akan bahawasanya jauhafiri ni, benda toko yang bahasa tunggal, tak boleh dikerak, tak boleh dibelah, tak boleh dikhisi ni, halan firadihi, ketika ketunggalan lah ia jirim, ia jauhafiri tadi tu, la yusamma, tidak dipernamakan akan dia, akan jauhafiri, akan jirim firi, ketika mana dia semata-mata firi, dia semata-mata tunggal, dia tak tersusun dengan jauhafiri ala itu, tak dinamakan jisman, tak dinamakan akan jising. Tak panggil jising itu. Tu. Jadi kalau di sisi ulama mutakallimingnya, jirim firi atau jauha fardin itu boleh panggil jising tak? Tak boleh. Ketika mana? Ketika ketunggalan dia, ketika dia tak berkapuh lagi tu. Tu dah.
Jadi benda hak halus kecil bertokar tapi tak boleh kerak, tak boleh belah, tak boleh khisi. Pas dia tak tersusun dengan jirim firik yang lain, jauhar firik yang lain. Ketika tu kita nak panggil jising boleh? Tak boleh. Tak boleh panggil jising. Tak boleh panggil jising. Tak panggil jising tu. Tu macam kita ni. Kita ni boleh panggil jauhar, jiring boleh. Sebab apa? Bertokar. Boleh panggil tak jising? Boleh. Sebab apa? Nak jadi tubuh kita ni berapa juzuk, berapa khut, berapa jauhar firik, hak tarakat yang tersusun gimana gini. Berapa ni? Sebab tu wahdaniyah Allah Ta'ala pada zat ternafikan muttasil pada zat. Apa? Ternafi beberapa bilangan yang tersusun yang berhubung pada satu zat Tuhan. Sebab kita ni sore ni. Mari berapa orang demo? Satu orang, sore satu. Nah, berapa ekor ada Lutfi di dalam pondok ni? Satu orang. Betul tak? Kau ada berapa ekor sini Lutfi? Banyak ah? Banyak tak? Lutfi ada berapa? Sore satu orang. Betul tak? Pas satu orang Lutfi ni satu Tuhan gitu ke? Tak. Sebab apa? Satu Lutfi ni terima beberapa bilangan yang tersusun yang berhubung pada satu zat. Itu kam muttasil pada zat. Payuh kau dah faham tu dah tu ni. Tu lagu tu. Jadi kita ni boleh dipanggil jirim, boleh dipanggil jisim. Sebab panggil jirim kita bertokar. Sebab jirim tu umum. Fardan kana au murakkaban kana. Sama ada tunggal kata tersusun tak ada kira. Benda bertokar panggil jirim, panggil jauhar. Tapi nak panggil jising mesti tersusun. Maka kita tersusun tak? Tersusun daripada beberapa jauhar firik, beberapa khok ni. Kalau bahasa jenis lukisan kak, tak nak boleh jadi sejari ni berapa ni? Kita tengok kan macam orang buat cerita-cerita ni lah, orang bahagia buat filem kau apa kata nak boleh jadi segambar tu. Skrin dia tu ada titik dia jadi orang dah sini. Tu lah tu yang ambil di sini dah tu. Tu dah. Tapi kalau juzuk kita satu ni kita boleh cabut, ambil cabut letak atas ni. Ketika tu nak panggil jising tak boleh. Sebab apa? Sebab satu lah. Tak boleh kerak, tak boleh belah, tak boleh khisi. Pas dia tak susun. Tidak tersusun dengan juzuk-juzuk yang lain. Dan semata-mata dia tak boleh kerak, tak boleh belah, tak boleh khisi. Pas dia tidak tersusun dengan juzuk-juzuk firik yang lain, maka ketika tu la yusamma jisman. Tidak dipernamakan akan dia jauhar atau jiring tadi tu akan jisman. Tak panggil jising itu. Sebab kita manusia ni jirim lagi jisim. Biasa dengan Tok Guru sebut gitu kan. Jirim lagi jisim. Mana benda bertokar lagi pula tersusun daripada beberapa banyak juzuk-juzuk firik yang ada pada kita. Itu. Wa hadza dan inilah yusamma ni. Wa hadza dan ini tidak dipernamakan akan jiring atau jauhar tu jisman ketika mana halan firadih. Ketika mana ketunggalan lah ia jiring tu atau jauhar tadi tu la niza'a fihi ay la khilafa fihi. Tidak ada jenis khilaf padanya. Tak ada khilaf tu, sepakat ulama. Ulama kalam, ulama mutakallimin dengan ulama hukama ni sepakat kata bahawasanya benda lagu tu tak dipanggilkan jisim. Tu pas khilahnya pas kalau jising jauhar firik tadi tu pak kapuh dengan jauhar firik dua juzuk tadi boleh panggil jising tak lagi? Ulama kalau kata boleh lah. Ulama kamar kata tak boleh lagi. Sebab apa? Sebab hanya baru boleh kerak je baru. Orang panggil sathun je baru dia tu ni. Orang tu panggil jismun lagi. Hak tu hilah tu. Jadi ketika mana hal jauhar tu jauhar firik benda bertokar hak bahasa tunggal, hak bahasa tak boleh kerak, tak boleh belah khisi tu di dalam keadaan ketunggalan dia tak tersusun dengan mana-mana jauhar firik yang lain tu tak dipernamakan jising, hak tu tak ada khilaf bainal fuqaha lah dah, bainal mutakallimin wal hukama. Di antara ulama kalam dengan ulama hukama. Begitu apa? La niza'a fihi ay bainal mutakallimin wal hukama. Begitu.
Di antara ulama mutakallimin dengan ulama maqulatil asya' tu tak ada orang panggil khilaf situ. Wa innama dan honyo sonyo waqa'a telah jatuh, yakni berlakulah an-niza'u oleh khilaf, ai khilafu an-niza'u ai al-khilafu oleh bermasuk-masuk ke mana berbu-rebu, mana berkhilaf-khilaf, berselisih pendapat fi tasmiyatihi pada mempernamakan akan dia akan jauhafiri atau jirim firi itu bizalika ai bil jismi. Bila tu berlaku khilafnya? Halam dimamihi, ketika indimam, ketika mana terhimpunnya ia jauhafiri, ia jirim firi ila jauharin akhara, kepada jauhafiri yang lain. Ketika tu baru jadi khilaf. Tu dah. Kalau jumhur ulama mutakallimin jauhafiri indimam dengan jauhafiri yang lain, tarakat dengan jauhafiri yang lain, berkapuh dengan jauhafiri yang lain, ketika tu panggil jising dah. Tapi kalau ulama hukamat dok lagi. Dok lagi dia panggil. Habis. Sudah. Faqila ai faqala ba'dul ulama, dan telah berkata oleh sebahagian ulama, la yusamma, tidak dipernamakan akan dia tu akan al-jauharaini tadi, akan dua benda bertokah yang fardaini, ya bahasa tunggal kedua-dua tu tak dipernamakan bidzalika, dengan demikian itu nama iaitu al-jismi, aidan juga tak dipernamakan juga. Tu aidan ai kama la yusamma halan firadihi, gitu. Aidan juga apa juga? Ai seperti mana tidak dipernamakan jising ketika mana jauhafiri tu dalam ketunggalannya, tak dipernamakan juga ketika mana dua jauhafiri itu indimam kedua-duanya, tak dipernamakan juga. Tu. Ini kama ai wazalika adamut tasmiyah. Gitu. Kama ai tu wazalika, dan bermula demikian itu adamut tasmiyati, ketiadaan mempernamakan bil jismi dengan jisim, halan dimamihi, ketika mana berkapuhlah ia jauhafiri ila jauharin akhara, dengan jauhafiri yang lain, kainun kama, adalah ia seperti mana barang, seperti mana pendapat nukila yang dinako, yang dipindah ambilkan pendapat tersebut Anil Ghazali, daripada Hujjatil Islam Imamil Ghazali. Jadi Imam Ghazali berpendapat, dia kata kalau jauhafiri tu dua jauhafiri berkapuh kedua-duanya, tak dinamakan jising lagi tu. Khilaf tu jumhur mutakallimin jising lah. Imam Ghazali kata tak, waqtarahu, dan telah memilihlah akan dia akan manukila tadi, akan dia akan barang yang dipindah ambil pendapat tersebut daripada Imam Ghazali itu. Siapa yang memilih? Bagi ikhtara As-Sa'du, oleh Imam As-Sa'duddin At-Taftazani. Itu dah. As-Sa'du Sa'ad. Ya, Sa'ad mana pula? Sa'ad wa ayah mana? Sa'du ai Sa'duddin At-Taftazani. Imam Sa'duddin At-Taftazani pilih. Dia ikhtiar, termasuk daripada ikhtiar beberapa orang panggil pilihan-pilihan Imam Sa'duddin At-Taftazani yang menyalahi dengan jumhur ulama mutakallimin. Ini orang panggil ikhtiar Sa'duddin At-Taftazani. Dia pilih ni pendapat. Maknanya dua jising tu bukan ma tarakaba min jauharaini fardaini. Bukan. Di sisi siapa? Imam Ghazali dan Imam Sa'duddin At-Taftazani. Wa nasabahu, padahal menisbahlah oleh Imam Sa'duddin At-Taftazani akan dia akan manukilah, akan pendapat yang dinakarkan, yang dipindah ambilkan daripada Imam Ghazali itu. Imam Sa'duddin nisbah disandar kepada siapa? Dinisbahkan kepada siapa? Ilal muhaqqiqina, kepada ulama-ulama muhaqqiq.
Nisbah au muhakkik dah. Nah, jadi kalau ikut Imam Sa'duddin At-Taftazani, qaulul muhaqqaq, pendapat yang muhaqqaqnya, pendapat yang tahqiqnya, jising tu tidak boleh dinamakan lagi apabila dia tersusun daripada dua jauhar, dua jirim firik yang ketunggalan kedua-dua. Tak boleh nama lagi. Wakila dan kata ke, ai waqala ba'dul ulama, dan kata sebagai ulamanya pula, yusamma innahu deh. Ada innahu ke? Wakila dan kata ke, ai waqala ba'dul ulama, innahu bahawasonyo nyonya al-jauharaini halan dimamihi itu. Nah, dua jauhar fardin ketika mana berkapuh berhipung kedua-duanya tu, yusamma, dipernamakanlah ia jauhar firik ketika mana berkapuh kedua-duanya tu, bidzalika ay bil jismi, dinamakan dengan kata jisim. Kama ay wadzalika tasmiyatu kainun kama, dan bermula demikian itu mempernamakan dengan dua jauhar firik yang berkapuh kedua-duanya tu sebagai jisim. Kainun kama adalah ia seperti mana barang, seperti mana pendapat nukila yang dinakal, yang diambil, yang dipindah ambilkan pendapat tersebut anil imami, daripada imam di dalam ilmu usuluddin biasaannya Imam Fakhruddin Ar-Razi, begitu dah. Tu kalau imam dalam ilmu fiqh tu kena ke Imam Haramain, al-Imam Haramaini. Kalau imam dalam ilmu kalam kena kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi, begitu. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi kata jising-jising ni cukup ma tarakkaba min jauharaini fardaini, cukup. Oleh kerana dia tu raisul mutakallimin, sebab tu ini orang panggil ra'yul jumhuril mutakallimin, pendapat jumhur ulama mutakallimin. Mana? Iaitu jisim tu cukup dengan berkapuh dua jauhar firik, boleh dipanggil jisim dah. Wajaro, dan telah memperjalanilah alaihi, di atasnya, di atas manukila anil imami Fakhruddin Ar-Razi, telah memperjalanilah di atasnya, di atas pendapat yang dipindah ambilkan pendapat tersebut daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi, pakai bagi jarak As-Sanusiyu, oleh Imam Sanusi. Jadi Imam Sanusi pun ia sama, ia ikut hak Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tu. Jadi menyalahilah dengan Imam Ghazali, dengan ikhtiar Imam Sa'duddin At-Taftazani, tak sama tu. Dia ambil pendapat ni, dia menjalani pendapat ni di mana? Fi Syarhil Kubra, di dalam kitab syarah bagi Kubra. Tu dia ada syarah Kubra. Syarah Kubra. Hasyiah dia Humaidiyah ke apa tengok. Humaidi ni tu. Hasyiah Humaidi itu syarah bagi hasyiah bagi syarah Kubra. Syarah Kubra ni bagi Imam Sanusi. Dia ada surah, apa? Muqaddimah sughra, syarah sughra, wusta, syarah wusta, gitu ni. Kubra, syarah kubra. Dahsyat Imam Sanusi ni. Haitsu, lagu mana Dia kata kan dalam kitab syarah kubra. Haitsu qala, sekira-kira telah berkatalah ia Imam Sanusi dalam kitab syarah kubra. Dia kata kan wa inna ma maqalul qawi qala, wa inna ma, kata Imam Sanusi, dan hanya senya yamtani'una, menegahlah oleh mereka itu ulama mutakallimin, min tasmiyatid daqiqi, daripada mempernamakan debu haluh. Ad-daqiq ni makna debu tepung tu lah, debu tepung haluh. Tu ulama mutakallimin melarang, menegah daripada mempernamakan debu yang haluh, tepung yang haluh tu sebagai jisman, sebagai jisim, bila halan firadihi, ketika mana ketunggalan lah ia ad-daqiq, dia tepung haluh tu, ia debu tu. Ketika mana debu tu dah haluh gitu, duduk haluh debu gitu, nak panggil jisim tak boleh. Ketika tu baru ulama mutakallim itu tegah, jangan panggil jisim tu, duduk haluh dia je. Wa amma, dan adapun izan dhamma,
Wa amma dan apa adapun iza apabila indamma, apabila bercantumlah atau berhimpunlah ia ad-daqiq tadi tu. Ia ad-daqiq yang satu, debu tepung yang satu yang halus tu, ila ghairihi, kepada debu tepung yang lain pula. Ad-daqiq ukhra maknanya. Nah, samau mempernamalah oleh mereka itu ulama mutakallimin kulla wahidin, akan tiap-tiap daripada satu, minhuma daripada keduanya, daripada ad-daqiq wa ghairihi tadi tu. Minhuma min ad-daqiqi wa ghairihi tadi. Daripada satu debu tepung. Tu. Dengan debu tepung yang lain yang beripung sekali dengan satu debu tepung tadi tu. Dipernamakan apa? Jisman akan jisim. Gitu dah. Li'anna, kenapa tu? Ilak pada kata samau. Kenapa dipernamakan tiap-tiap satu daripada kedua hak berkapuh tadi itu sebagai jisim? Li'anna haqiqatal jismi, kerana bahawasanya bermula hakikat bagi jisim itu khaba'na al-mu'allafu, ialah yang tersusun. Yang tersusun. Cerita panggil mu'allah ni. Yang tersusun, disusun jadi mu'allah. Mu'allihnya Syekh Ibrahim Bajuri kata ni. Yang menyusun siapa? Ibrahim Bajuri. Yang tersusun ni mu'allah, yang tersusun. Jadi jisim-jisim ni ialah mu'allaf. Apa mu'allaf? Yang tersusun. Wa kullu wahidin minal jawharaini, dan bermula tiap-tiap wa kullu wahidin, dan bermula tiap-tiap satu daripada dua benda bertokoh hak bahasa tunggal tadi tu, indali ijtimaihi, di ketika di sisi berhipungnya, yasduku alaihi, terbenarlah di atasnya, terimalah, terbenarlah, yasduku, terimalah, terbenarlah, alaihi, di atasnya, ala kulli wahidin tadi, di atas tiap-tiap satu daripada dua jauhar tu terbenar apa? Annahu mu'allafun, bahawasanya ia tu ialah benda yang tersusun. Bendanya ni satu jauhar, ni satu jauhar. Pak pergi catung dua tu. Tersusun tak? Tersusun. Boleh tu panggil jisim tu. Sebab orang panggil jisim ni hakikatnya tersusun. Dan dia bila tu satu jirim firik puk kapuh dua tu. Tersusun tak? Tersusun. Orang panggil jisim tu. Sebab apa? Sebab hakikat jisim tersusun. Gitu ya nak ayat. Itulah gitu. Alaiha intaha, bukan intaha. Habis suklah perkataan Imam Sanusi dalam kitab Syarah Kubra. Habis. Wa ila hadza, dan kepada ini ay maqalahu Sanusi. Wa ila hadza, dan kepada ini barang yang telah diberkatalah akan dia oleh Imam Sanusi ini. Gitu. Asyara, telah mengisyaratlah oleh Al-Abbasu, oleh Syekh Al-Abbasu bin Zikri, atau Abbas bin Zikro. Macam itu boleh. Abbas bin Zikro. Zikro ke Zikri? Zikri deh. Ikutlah nak baca mana apa gimana. Zikri boleh berlaku. Sebab ada orang nama Zikri, ada orang nama Zikro. Kero tak ada. Dia kata di mana? Fi ujuz. Baca mana tu? Fi urjuzatihi. Tu. Di dalam bahar jaznya. Itu. Fi urjuzatihi, di dalam syair yang berbentuk baharajah nyonya Al-Abbas, haitsu qala, sekira-kira telah berkatalah ia Al-Abbas bin Zikro tu, dia kata wal jismu fi mustalahil kalami aqalluhu juz'ani bintizami haitsu ta'allafahuma jismani ta'lifu zaini zakal ta'lifani. Tu ada apa tu? Wal jismu fi mustalahil kalami aqalluhu juz'ani bintizami haitsu ta'allafahuma jismani ta'lifu zaini zakata lifani. Itu dah.
Wal jismu, dan bermula jising fi mustalahil kalam, di dalam istilah ulama usuluddin, ulama mutakallimin, aqalluhu, ialah sekurang-kurangnya jising itu juz'ani, 2 juzuk, ai jauharaini fardaini, begitu. 2 juzuk ini 2 juzuk benda betaka yang bahasa tunggal, kedua-duanya bintizami dengan tersusun. Itu sekurang-kurangnya. Nak dipanggil kaji sing itu mesti sekurang-kurangnya ma tarakkaba min jauharaini fardaini. Gitu. Haitsu ta'allafa, sekira-kira ta'allafa tersusunlah kedua-duanya, 2 juz'ani tadi tu. Tu huma, kedua-duanya tu, kedua-dua juz'ani tu jismani, dipanggilkan jisim kedua-duanya. Dah. Boleh panggil jisim dah. Jauhafirik ni boleh panggil jisim, jauhafirik ni boleh jisim. Sebab apa? Sebab pak ya kapuh. Dah. Ya kapuh pak dua tu, ta'allafa, berkapuh dua tu, tersusun tu, boleh panggil jauhafirik ni boleh panggil jisim, jauhafirik ni pun boleh panggil jisim bila ya kapuh. Kalau hidup asal tak boleh panggil jisim. Gitu dah. Ta'lifu zaini zaka ta'lifani. Nah. Ta'lifu, bermula susung ni. Zaini, ialah 2 juzuk ini. Ta'lifu zaini, bermula susung ni. Zaini, ini 2 juzuk ni. Zaka ta'lifani. Tu. Demikian atau demikian itulah ta'lifani, ialah 2 yang disusun kedua-duanya. Nak cakap ke mana aku tu pening dah aku dia. Wa qauluhu wa qaulu syair, wa qaulu syairi, dan bermula perkataannya ada lagi tak ada? Wa qaulu syairi ada. Dan bermula perkataan penyair itu Syekh Abbas bin Zikri ni, ta'lifu ilah. Ta'lifu ni kata'lili lima qablahu. Gitu. Jadi seumpama ta'lil, ilak bagi barang yang sebelum daripadanya. Mana? Jadi kenapakah dua-dua tu dipanggil jismani? Gitu dah. Ta'lifu zaini. Tu. Kerana bermula menyusunglah, tersusunglah ini 2 juzuk. Seolah-olah ta'lil lima qablahu dah. Wal makna, dan bermula maknanya lagu ni jadi li'anna mu'allafa hazainil juz'aini mu'allafani. Itu kerana bahawasanya yang tersusung ini 2 juzuk, ini 2 juzuk. Nak kata gitu lah ni. Wal makna, dan bermula makna syair kata gini. Nah, yang gini syair je bunyi lagu ni, makna dia sebenarnya nak li'anna mu'allafa hazainil juz'aini mu'allafani, kerana bahawasanya yang tersusun ini 2 juzuk ni mu'allafani, ialah 2 perkara yang tersusun. Gitu. Gitu yang nak sebut je. Wa kullu mu'allafi, dan bermula tiap-tiap yang tersusun, yasduku alaihi, terbenarlah di atasnya, di atas tiap-tiap yang tersusun tadi tu, annahu jismu, bahawasanya ialah jisim. Habis itu qauluhu qaulul musannifi ay akhdhihi qadran, wallahu a'lam. Di situ dululah. Rasa tak ada taufik ni nak baca antik lah ni dah. Rasa tak agak sak rahim lagi. Nah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.